أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga para penonton yang dikasihi Allah dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya Dr. Muhammad Zain bin Mahmud cuba memaparkan ulasan ringkas mengenai kitab tafsir Al-Marbawi, Quran Bergantung Makna Melayu, sebuah karya tafsir tulisan Syekh Muhammad Idris bin Al-Marbawi, dan ini kitab yang nak saya maksudkan itu. Sebelum itu, ada baiknya melalui video pertama ini terlebih dahulu dipaparkan sebuah ringkas latar diri bagi pengarang tafsir tersebut. Nama penuh beliau ialah Muhammad Idris bin Abdul Rauf bin Ja'far bin Idris Al-Marbawi Al-Azhari. Gelaran Al-Marbawi adalah sempena kampung asal keluarganya, iaitu Lubuk Merbau, Kuala Kangsar, Perak. Manakala gelaran Al-Azhari merujuk kepada Universiti Al-Azhar, Mesir, tempat menimba ilmu. Bapaknya Abdul Rauf bin Ja'far bin Idris, seorang guru agama dan pendakwah yang alim, berasal daripada Minangkabau, Sumatera. Kemudian berhijrah ke Tanah Melayu. Ibunya bernama Asma' bin Abdul Karim, berasal dari Kota Kiri, Kuala Kangsar, Perak. Pada awal tahun 1890-an, bapaknya Abdul Rauf membawa isterinya mengerjakan haji ke Mekah, kemudian bermustautin di sana. Al-Marbawi dilahirkan pada tahun 1313 Hijriyah bersamaan tahun 1896 Masehi di kampung Misfalah, Mekah. Sekitar tahun 1902, beliau dan keluarganya kembali ke Tanah Melayu. Seterusnya kita masuk kepada pendidikan Al-Marbawi. Proses pendidikan Al-Marbawi boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Pertama, pendidikan di Mekah. Asas pendidikan Al-Marbawi bermula di Mekah. Mula menghafal Al-Quran seawal umur 4 tahun. Ketika umurnya 6 tahun, Al-Marbawi dihantar ke sekolah Misfalah, Mekah. Beliau mempunyai daya ingatan yang kuat. Di samping Al-Quran, Al-Marbawi menghafal beberapa kitab seperti Ad-Dam dan Matan Al-Jurmiyah dan sejumlah hadis Nabi sewaktu beliau usia 10 tahun. Hasrat beliau untuk menghafal keseluruhan Al-Quran tidak kesampaian apabila keluarganya membuat putusan untuk pulang ke Tanah Melayu. Peringkat kedua ialah pengajian Al-Marbawi di Tanah Melayu. Sekembalinya ke Tanah Melayu, Al-Marbawi dan keluarganya menetap di Lubuk Merbau, Kuala Kangsar, Perak. Ketika beliau berusia 11 tahun, bapaknya menghantarnya belajar di Sekolah Melayu Lubuk Merbau dan lulus darjah 5 pada usia 15 tahun. Minatnya yang mendalam dalam bidang agama mendorong Al-Marbawi menyambung pelajaran seterusnya ke beberapa buah pondok, antara lain Pondok Syekh Wan Muhammad Husin di Bukit Candan, Kuala Kangsar. Yang kedua, Pondok Tuan Husin Al-Mas'udi di Kedah. Yang ketiga, Pondok Madrasah Al-Masriyah Padang Lalang, Bukit Mertajam. Yang keempat, Pondok Tok Nali, Kelantan. Di pondok ini, beliau menimba berbagai ilmu seperti ilmu nahwu dan saraf. Sepanjang 4 tahun, Al-Marbawi mengkhatamkan beberapa buah kitab seperti Matan Al-Jurmiyah, Al-Mutammimah, Qatarun Nada, Syuruz Zahab, Syarah Ibn Aqil dan Al-Usmuni. Al-Marbawi mempunyai hubungan rapat dengan Tok Nali dan banyak berguru dengannya. Beliau banyak berpengaruh dengan Tok Nali dari beberapa sudut, termasuk sudut pemikiran pengislahan, kesedaran terhadap pentingnya pendidikan dan juga minat pada aktiviti penulisan. Seterusnya, pengajian Al-Marbawi di Mesir. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajiannya di Universiti Al-Azhar, Mesir pada tahun 1994. Di samping pengajian di Al-Azhar, Al-Marbawi mengikuti pengajian hadis di Masjid Sayyidina Husin dan Masjid Sayyidah
Zainab di bawah bimbingan seorang ulama terkenal, Syekh As-Samaluti, juga berguru dengan beberapa orang ulama terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan. Semasa di Al-Azhar, beliau bergerak aktif dalam Persatuan Anak Melayu Al-Azhar, terlibat sebagai anggota sidang redaksi majalah seruan Al-Azhar. Beliau juga merupakan antara pelajar terawal berjaya mendapat syahadah aliyah daripada Universiti Al-Azhar. Pada tahun 1980, Al-Marbawi pulang semula ke Malaysia bagi menerima ijazah kehormat doktor Persuratan UKM. Beliau akhirnya menetap di Ipoh bersama anaknya Maryam. Al-Marbawi meninggal dunia pada 13 hari bulan Oktober 1989 di Hospital Ipoh, Perak pada usia 93 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seterusnya kita lihat pula kepada sumbangan ilmiah Al-Marbawi. Bakat dalam penulisan Al-Marbawi terserlah semasa pengajiannya di Pondok Tok Kenali, Kelantan. Penulisannya mencakupi berbagai bidang termasuk perkamusan, tafsir, hadis, fiqh dan tauhid. Antara penulisannya dalam bidang pengkamusan dan ensiklopedia ialah 1. Kamus Al-Marbawi, 2. Ringkasan Kamus Melayu Arab bergambar, 3. Tauladan belajar Arabnya yang senang. Yang keempat, Al-Marbawi Kamus Al-Jaib Arabi Melayu Latin. Yang kelima, Kitab Pembedahan Ilmu dan Mu'jam Al-Kainat. Manakala bidang hadis, 1. Bahrul Mazi, Bulughul Maram, Kitab Idangan Guru Sahih Bukhari dan Muslim. Manakala bidang tafsir, 1. Tafsir Quran Al-Marbawi Juz' Alif Lam Mim dan tafsir surah Yasin bahasa Melayu, dan seterusnya tafsir Al-Marbawi Quran bergantung makna Melayu. Bidang yang keempat ialah bidang ilmu dan isu-isu semasa. Ini termasuk penulisan yang menyentuh hal-hal tauhid, fiqh, tasawuf. Antara lainnya, 1. Punca agama dan parti hukum ibadat. Yang kedua, Nizam Al-Hayah, peraturan hidup umat Islam. Yang ketiga, Asas Islam. Yang keempat, kitab-kitab di bawah suntingan Al-Marbawi ialah Siraj Al-Qari, Siraj Al-Huda, Tajul Muluk, Al-Yawakid wal Jawahir dan Bidayah Al-Mubtadi wa Umdah Al-Aulad. Seterusnya, pengiktirafan dan penghargaan. Ketukuhan dan kesejanaan Marbawi melonjak bukan saja di tanah Melayu, malah ke seluruh Nusantara. Beliau dianugerahkan dengan berbagai anugerah, antara lain ijazah kehormat Doktor Persuratan UKM pada tahun 1980, anugerah Tokoh Ma'al Hijrah 1987, anugerah Pingat Ahli Mahkota Perak pada tahun 1988. Selepas 15 tahun kematian Al-Marbawi, dianugerahi penulis pentas Perak pada tahun 2004. Sebagai mengenang jasa Al-Marbawi, Sekolah Lubuk Merbau, tempat persekolahannya, telah ditukar kepada Sekolah Kebangsaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Semoga almarhum Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ditempatkan dalam syurga Al-Firdaus Al-A'la bersama para Al-Abrar. Amin ya Rabbal Alamin. Ulasan ringkas mengenai kitab tafsir Al-Marbawi, Quran bergantung makna Melayu, disusuli dalam video yang kedua insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.